Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin, muka surat yang ke-74, baris 7 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, dan pada satu riwayat antara dua keping pintu daripada pintu syurga itu perjalanan 40 tahun. Jadi sambung perbahasan sedikit berkaitan dengan keadaan di padang mahsyar ataupun kita sebut sebagai mauqif, tempat berdiri, tempat menunggu. Jadi muka surat dulu tu, muka surat 73 bawah sekali tu, yang dia kata dulu, maka ditarahubkan. Tarahub ni marhaban lah. Jadi Nabi SAW dia nak pergi kepada pintu syurga tu. Jadi sebelum dijemput oleh Nabi SAW sebelum disuruh ataupun sebelum Nabi SAW tu tunduk sujud, maka dia kata maka ditarahubkan. Tarahub ni lebih kurang ucapan selamat datang, marhaban tu. Kemudian dia kata, sambung kata dia, jadi pintu syurga tu berapa dia punya jaraknya. Dulu dia sebut, kata riwayat pertama tu antara Hajar dan Mekah. Hajar ni salah satu daripada dusun ataupun kampung yang hampir dengan Madinah. Itulah jarak dia, jarak dua keping pintu syurga tu. Riwayat yang lain pula kata, sekarang ni dia kata, dan pada satu riwayat antara dua keping pintu daripada pintu syurga itu perjalanan 40 tahun. 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan ni boleh kita iktibar kata dia tu perjalanan hak kuda tu lah, hak laju tu. Biasanya akan dibandingkan dengan perjalanan ni, perjalanan kecepatan kuda berlari selama 40 tahun. Jadi ni dia panggil ukuran dari sudut masa antara pintu yang pertama dengan pintu yang kedua. Jadi makna pintu syurga ni ada dua lah, jenis tutup, jenis buka begitu. Jenis begitu lah. Jadi antara pintu pertama dengan pintu kedua tu jarak dia 40 tahun pada riwayat yang kedua. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan datang pada satu hari padahal penuh daripada sebab sesak. Datang pada satu hari mana? Satu hari kiamat lah. Datang pada satu hari, yakni di hari kiamat, padahal yakni dalam keadaan penuh sebab sesak. Penuh dengan manusia, penuh dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa penuh? Sebab sesak. Sehingga dikatakan kita akan berpijak kepada kaki orang lain, tidak berpijak kepada tanah yang tak ada kaki orang lain. Mesti ada kaki, tak boleh untuk sentuh tanah yang berada di mahsyar tu. Maka menyerulah Tuhan yang Jalil, Jalla Jalaluh, Tuhan yang Maha Agung, Jalla Jalaluh, sama lah tu, Maha Agung lah kau. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi Nabi SAW ni di dalam Quran kadang-kadang dipanggil Muhammad, kadang-kadang dipanggil dengan Nabiullah, Rasulullah.
Dia beza dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain disebut sebagai nabi, direct nama dia, ya Musa, ya Isa dan sebagainya. Tapi Nabi SAW banyaknya dengan panggilan selain daripada nama nabi itu sendiri. Sama ada ya ayuhan nabi, wahai seorang nabi. Nabi itu Nabi SAW. Ya ayuhar rasul, wahai seorang rasul, iaitu Nabi SAW. Abdullah, wahai hamba Tuhan, Nabi SAW. Dan dalam Quran pun ada sebut juga Muhammadur Rasulullah. Tu ada ayat Quran tu, nama Muhammad sebut direct. Ada yang sebut direct, ada yang sebut secara tidak direct, secara tidak langsung. Dan ada pun nabi-nabi yang lain dia akan sebut secara langsung, Isa, Musa, Yunus dan sebagainya. Maka dia kata, ya Muhammad, angkatkan kepalamu. Jadi ketika Nabi SAW sujud, dia kata berapa hari, berapa tempoh sujud tu? Lebih kurang seminggu. Seminggu tu wallahu a'lam, seminggu dunia ke seminggu akhirat? Seminggu akhirat lah fahamnya, kerana tu waktu akhirat. Seminggu akhirat ni lama atas dunia ni. Kalau ke akhirat tu antara maghrib dengan isyak tu, itulah umur dunia. Antara maghrib dan isyak tu, maghrib dan isyak, asar dan maghrib itu, itulah umur dunia. Nak kata sekejap lah tu. Sekejapnya masa di akhirat tu, itu dah melampaui beribu-ribu tahun di dunia. Jadi Nabi SAW akan sujud kepada Allah Ta'ala selama seminggu. Lepas pada tu baru Allah Ta'ala sebut, ya Muhammad, wahai Muhammad, angkatkan kepalamu. Angkatlah, suruh angkat daripada sujud. Dan pinta, yakni mintalah oleh kamu. Suruh minta apa yang dia nak. Maka dengar akan pintamu, yakni didengar akan pintamu. Itu disebut, maka didengar akan pintamu, iaitu permintaan yang Nabi SAW sebut akan Allah Subhanahu Wa Taala dengar. Dan pohonkan, pohon dengan minta samalah. Maka diberi dan disyafaatkan, yakni maka diberi dan disyafaatkan, diberi izin untuk memberi syafaat oleh Nabi SAW kepada umat manusia. Jadi Nabi SAW, antara syafaat yang paling besar dia panggil asy-syafa'atul uzma, ialah syafaat untuk memulakan hisab bagi seluruh makhluk. Bukan tertumpu kepada umat Nabi SAW sahaja, bahkan seluruh makhluk. Cumanya umat Nabi SAW ialah umat yang pertama dihisab, barulah umat Nabi-Nabi yang lain. Maka diterimalah syafaatmu. Bila mu minta syafaat, aku terima syafaatmu, syafaat yang kau nak beri, pertolongan. Syafaat ni asal makna pertolongan. Maka aku sembah Nabi SAW, hei Tuhanku, ceraikan antara umatku, hei Tuhanku. Ceraikan antara umatku. Ni dia panggil faslul qada dalam bahasa Arab. Faslul qada ni apa? Cerai-cerai ni, iaitu mulakan hisab, mana syurga, ahli syurga, mana neraka, ahli neraka. Mulakan hisab lah. Yang dosa, banyak dosa, ahli neraka, wal'iyadzubillah. Yang banyak pahala jadi masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dalam bahasa Arab dia panggil faslul qada. Faslu tu lah diterjemah cerai. Jadi kalau faham, baca sekali lalu cerai. Apa benda cerai umatku? Tak faham. Dia terjemah aku Arab sebiji-sebiji. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, hei Tuhanku, segera akan hisab. Segera tu bukan kaf, ge. Segera akan hisab, ini segerakan olehmu wahai Allah akan hisab mereka itu umatku. Segera untuk hisab. Hisab ni kiraan pahala dan dosa lah. Kiraan pahala dan dosa dia panggil hisab. Ada yang tidak ada hisab. Tidak ada hisab pula ada dua, sama ada terus masuk neraka atau terus masuk syurga. Dua-dua ni ada tanpa hisab belaka. Masuk neraka tanpa hisab ada, masuk syurga tanpa hisab pun ada. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata maka didatangkan seru. Didatangkan seru ni makna didatangkan satu panggilan kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Muhammad. Seruan tu lah, ya Muhammad, wahai Nabi SAW, wahai Muhammad. Dan disebutkan oleh Tabrani. Tabrani ni nama ulama, Imam At-Tabrani. Dia ada banyak hadis, dia ada banyak kitab yang berkenaan hadis-hadis, dan kebanyakan hadis-hadis yang dikumpul tu sengaja dikumpulkan hadis-hadis yang dhaif. Tidaklah sampai tahap maudhu'. Kebiasaannya hadis-hadis yang dhaif
mari daripada riwayat At-Tabarani. Memang confirm. Sebab apa? Sebab dia memang menghimpunkan kitab hadis untuk hadis-hadis dhaif. Bukan dia tak reti hadis silap tu. Dia kata hadis dhaif belaka. Mana tak reti hadis bukan. Jadi setiap ulama hadis ni, kitab-kitab hadis dia ada cara dia. Kenapa dia dihimpunkan kitab hadis tersebut? Kena tengok mukadimah dia lah. Macam Sahih Bukhari memang dikonfirm, dia letakkan semua hadis-hadis yang sahih. Sama juga Imam Muslim. Sebab tu dia panggil Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dia kumpulkan hadis-hadis sahih yang syarat Bukhari, syarat Muslim, yang tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Tu dia panggil Al-Mustadrak, nama kitab dia. Hadis-hadis yang sahih tapi tak diletakkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan syaratnya Sahih Bukhari, syaratnya Sahih Bukhari, syaratnya Sahih Muslim ada dalam hadis yang dikenal sebagai kitab Al-Mustadrak itu. Tu kerja Imam Al-Hakim, meriwayatkan dan menghimpunkan hadis-hadis sahih yang mengikuti syarat Imam Bukhari, syarat Imam Muslim, tapi tak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi setiap ulama hadis ada dia punya cara susunan hadis. Bukan main hentam gitu ya. Ada yang nama kitab Al-Mawdu'at, kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu saja. Cuma kena tengok pula di sebalik ilmu hadis tu pula, kena tengok imam tu pula, ulama tu pula. Ada ulama yang mutasyaddidin, orang yang terlalu syadid, terlalu ketat untuk memalsukan hadis, mendhaifkan hadis. Ada yang terlalu bermudah-mudah untuk mensahihkan hadis, dan ada yang tengah-tengah mu'tadil. Hak mu'tadil lah yang biasanya menjadi rujukan. Orang yang biasa memudahkan mensahihkan hadis ni biasa dikenal sebagai Imam Suyuti. Imam Suyuti kebanyakannya hadisnya suka memudah-mudah dalam mensahihkan hadis. Kalau yang terlalu syadid pula, terlalu ketat pula, seperti Al-Imam Ibnul Jauzi, banyak di kalangannya hadis-hadis yang diletak dalam kalangan palsu, dalam kalangan hadis palsu. Padahal dari sudut pandang ulama yang lain, hadis tersebut bukan hadis palsu. Tu terlalu syadid pula. Yang tengah-tengah seperti Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, itu ulama mazhab Syafi'i, dialah ulama hadis dalam ulama Syafi'i. Ulama hadis dalam mazhab Syafi'i. Antaranya Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, itu ulama-ulama hadis dalam mazhab Syafi'i yang mu'tadil, yang pertengahan, tak terlalu meringankan, tak terlalu mengetatkan. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mana tadi? Disebutkan oleh Tabrani hadis, yakni satu hadis, iaitu hadis tu, pertama-tama orang yang aku syafaatkan baginya, bagi orang tu daripada umatku, ialah isi rumahku, ahli keluarga dia lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi rumahku, ku tu ku Nabi. Kemudian lepas pada tu, maka yang aqrab, yang terlebih dekat nisbah keluarga, nisbah hubungan, sahabat-sahabat ke, keluarga-keluarga yang lain. Maka yang akrab, yakni lepas pada tu, yang lebih dekat daripada Quraisy, daripada puak-puak Quraisy secara umum, yang lebih dekat dengan dia akan syafaatkan. Janji Islam lah. Kalau kufur tu tak boleh nak tolong dah. Tu. Kemudian maka Ansar, lepas daripada Quraisy, maka Nabi SAW akan berikan syafaat kepada puak Ansar yang menolong orang-orang Mekah berhijrah ke Madinah ketika itu. Puak Ansar, orang yang menolong orang Muhajirin. Ansar ni puak-puak yang menolong, Muhajirin puak-puak yang berhijrah. Jadi dia menolong puak-puak yang berhijrah ketika berhijrah di Madinah. Antara pertolongan dia beri rumah, beri makan, dan antara pertolongan dia beri isteri. Isteri dia banyak, jadi dia cerai salah seorang untuk diberikan kepada puak Muhajirin tadi. Bukan dia sendiri cerai, dia suruh Muhajirin pilih isteri mana yang mu nak. Bukan main cerai gitu ya. Cerai gitu panggil apa? Pilih hak paling huduh lah. Dia kata, pilih kat Muhajirin ni siapa isteri yang mu kenal. Aku cerai dia. Lepas cerai, selesai iddah, mu nikah pula dengan dia. Gitu. Kemudian kata musannif, kemudian maka selepas pada tu, maka orang yang percaya dengan daku, orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut akan daku, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ahlul Yaman, orang-orang yang berada di Yaman. Kerana Yaman ni salah satu tempat yang terbaik disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Yaman ni, kalau sekarang Yaman ni adalah antara salah satu tempat yang melahirkan banyak fuqaha. Itu pekoh. Kalau hadis di India lah, dua tu.
Jadi kalau orang kata di Yaman tu ataupun Hadramaut contohnya tak ada ulama mazhab Syafi'i ataupun tak ada ulama, bohonglah. Tu. Kalau tak ada orang Yaman ni tak fahamlah kita orang yang belajar mazhab Syafi'i ni bab haid nifas istihadah tak faham. Sebab mereka lah yang paling banyak buat kitab berkenaan darah wanita dan paling banyak bertanya dengan ulama lain seperti Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah berkenaan dengan darah wanita. Penyelesaian banyak berlaku dengan kitab yang mereka buat. Lepas pada tu maka segala Arab, orang Arab dulu, kita belum lagi maka lepas pada tu segala ajam, barulah segala ajam orang yang bukan Arab, barulah kita. Dan orang yang aku syafaatkan dahulu itu afdal, dan orang yang aku syafaatkan dahulu, yakni aku syafaatkan terlebih dahulu berbanding yang lain itu, itulah yang ikut afdal, keutamaan, ikut keutamaan. Mula-mula ahli keluarga rumah aku, kemudian orang yang paling dekat dengan aku, kemudian orang yang paling dekat pada aku daripada puak Quraisy, kemudian Ansar, kemudian orang yang beriman dengan aku di kalangan ahli Yaman, kemudian orang Arab, kemudian orang Ajam. Itu peringkat keutamaan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut tertib. Ini riwayat Baihaqi, kata dia riwayat Baihaqi daripada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tadi itu riwayat Tabrani, ini riwayat Baihaqi pula. Inilah Imam Al-Baihaqi yang kita kata tadi, salah seorang ulama hadis mazhab Syafi'i yang mu'tadil, yang pertengahan, tak terlajak sangat memalsukan hadis dan tak terlajak sangat terlalu mudah untuk mensahihkan hadis. Dia kata daripada Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, dia kata yang memberi syafaat pada hari kiamat itu anbiya, iaitu nabi-nabi, para rasul, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Para nabi pun yang lain akan memberikan syafaat. Kemudian ulama, lepas nabi-nabi ulama, orang alim pula akan beri syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang alim ataupun para ulama juga boleh beri syafaat macam Nabi, kerana al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Jadi apa yang Nabi boleh buat, dia pun boleh buat. Jadi Nabi-Nabi boleh untuk dia memberi syafaat, maka para alim ulama pun boleh beri syafaat. Lepas tu kemudian tu noktah gitu ya. Tak ada apa dah. Kemudian apa tahu tu? Habis gitu ya. Habis, selesai. Bukan habis lagi bab ni. Dia disebabkan dia sebut ulama belakang tu, maka dia nak sebut pula satu benda yang berkaitan dengan ilmu. Ni dia panggil dalam bahasa Arab istitrad. Sambil dah sebut sekali lah. Bila dah kata ulama ni boleh beri syafaat, maka dia pun nak ceritalah sikit apa fadilat ada ilmu ni, apa fadilat orang alim. Jadi dia pun sebutlah sangat-sangat panjang lah dia sebut. Jadi kena pause sebentar tu, kena pause kena berhenti bercakap pasal kiamat, nak bercakap pasal ilmu pula. Fadilat ilmu, kelebihan orang alim dan orang belajar. Maka dia kata faidatun fi fadilatil ilmi. Ini satu fadilat, ini suatu faedah pada menyatakan kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu tu sendiri. Ilmu tu mulia sehingga kan orang jahil kalau panggil dia alim pun dia suka. Punya mulianya ilmu tersebut. Dan punya teruknya jahil tu, bila orang jahil kita nisbahkan dia jahil, dia pun benci. Dia jahil, memang patut jahil pun, tapi bila kita sebut dia tu jahil, dia rasa tak suka. Punya hinanya jahil tersebut. Ilmu tu punya mulia sehingga kan orang jahil bila sebut dia ni alim, dia pun seronok. Walaupun tak layak lah panggil alim tu. Maka dia kata riwayat daripada Dailami salah seorang ulama ahli lah, Al-Imam Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala, daripada Ibnu Umar iaitu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bagi orang yang alim, dikatakan mana? Nanti di hari akhirat dikatakan bagi orang alim, bagi orang yang banyak pengetahuan. Dia kata, syafaatkan olehmu pada anak muridmu. Syafaatkan olehmu pada anak muridmu. Makna boleh beri syafaat orang alim tersebut kepada anak murid dia. Anak murid ni makna orang yang belajar dengan dia lah. Orang yang belajar dengan dia, mewarisi ilmu dia. Tu murid. Jadi sebab itulah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ni,
dalam ilmu-ilmu apa pun dia ada sanad. Al-isnadu minad din, kata Imam Ibn Sirin radhiyallahu taala anhu, sanad tu sebahagian daripada agama. Maka hendaklah kalian berhati-hati terhadap siapa yang kamu ambil ilmu tu. Jadi ada sanad. Ilmu fiqh ada sanad dia, akidah ada sanad dia, tasawuf ada sanad dia, nahwu syarah ada sanad dia, sanadlah kau. Itulah kelebihan agama Islam dan Ahlus Sunnah wal Jamaah banding dengan agama lain. Agama lain tak ada sanad. Tu. Bila tanya sanad tak ada. Siapa yang diambil tak ada. Kita daripada sekarang kalau nukilkan sanad tu ada. Ambil pada ulama ni, ambil pada ulama ni sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil pada Jibril ambil pada Allah Taala. Itu sanad kita. Jadi setiap ilmu ada sanad dia. Quran ada sanad dia, tajwid ada sanad dia, fiqh ada sanad dia, semua ada sanad. Maka antara rantaian sanad itu, yang di bawah panggil anak murid, yang atas panggil tok guru. Lagi atas lagi tok guru lah, lagi bawah lagi anak murid. Jadi kalau kita bawah ni anak murid, atas kita tok guru, atas dia lagi tok guru dia. Jadi begitulah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau sampai sebilangan bintang di langit sekalipun, kalau murid itu banyak sangat sampai banyak bintang di langit sekalipun, boleh orang alim tersebut syafaatkan kepada murid dia. Tu Dan riwayat daripada Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni asalnya kaki maksiat. Malik bin Dinar rahimahullahu taala asalnya kaki maksiat. Lepas tu jadi bertobat. Bila jadi bertobat, dia pun jadi orang alim. Lebih kepada tasawuf lah Malik bin Dinar ni. Lebih kepada kalam-kalam dia, perkataan-perkataan dia lebih dipakai kepada bab tasawuf. Yang asalnya kaki maksiat, kemudian bertobat jadi orang alim. Tu. Jadi banyaklah orang ulama yang mana asalnya kaki maksiat, kemudian bertobat jadi orang alim. Ada. Antaranya inilah pengarang kitab Syarah Minhajil Abidin, kitab Arab. Pergi kepada kedai kitab ke, atau Syarah Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu karangan Imam Ghazali. Bab tasawuf. Lepas tu dia syarahkan 2 jilid dalam bahasa Arab, orang Indonesia lah, Kediri. Jadi dia dulu sebelum dia jadi ulama tu, dia lara, dia main muzik dan sebagainya. Lara. Lepas tu dia tinggal benda tu, dia mengaji jadi orang alim. Tu. Jadi bukan bermaksudnya orang yang bermaksiat tu, orang yang kaki maksiat tu tidak boleh untuk jadi alim, tidak. Begitu juga orang yang sudah berumur, bukan bermaksud dia tidak boleh jadi alim, tak. Ada yang ulama baru start belajar pada umur 40. Ada ulama start belajar umur 50. Ada ulama start belajar umur 80. Lepas tu jadi alim gitu ya. Kita tak alim, sebab kita yang alasan tu tak alim tu. Malah demam lah. Demam mengaji demam. Asal demam mengaji. Asal ngaji demam. Tu pas sudah itu. Dah buat lah ke mana gitu. Jadi ulama dulu ada yang tua dah, baru nak mengaji, baru sedar mengaji tu, sedar ulama terus. Tu. Alim terus. Jadi ulama, bukan jadi orang biasa. Jadi kita ni boleh ada boleh ada kesedaran untuk belajar tu, alhamdulillah dah. Jadi riwayat Ibnu Malik bin Dinar kata, man a'ana talibal ilmi a'tahu Allahu kitabahu bi'ainihi. Betul ke? Biyaminihi tu. Biyaminihi ya. Bukan bi'ainihi tu. Nampak macam ain. A'tahu Allahu kitabahu biyaminihi wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabbal anbiya'a wa man ahabbal anbiya'a kana ma'ahum wa man abghadha talibal ilmi faqad abghadal anbiya'a fajazauhu jahannamu. Sedap juga ni. Barang siapa menolong akan talibil ilmi, penuntut ilmu agama. Ia penuntut ilmu ni umum. Penuntut ilmu yang dalam hadis-hadis dan sebagainya itu penuntut ilmu syar'i. Itu penuntut ilmu agama. Dia kata siapa-siapa yang menolong akan penuntut ilmu, memberi, yakni niscaya memberi akan dia, akan orang tadi, Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala surat. Surat ni bukan surat apa ni, amalan tu kat akhirat tu. Surat dengan makna kitab amalan kita dengan tangan kanannya, tangan kanan seorang. Nanti di akhirat akan ada 4 peseng orang diberikan kitab amalan lah.
Pertamanya ashabul yamin. Dalam surah Al-Waqiah ulang-ulang ashabul yamin apa semua tu. Itu orang yang terima kitab amalannya daripada tangan kanan. Mana dia ambil dengan tangan kanan, mana baiklah tu. Orang yang tak baik diberikan dengan tangan kiri. Lagi teruk diberikan di belakang dia. Tiga. Diberikan di belakang dia. Pak, lempar gitu. Tu teruk sangatlah tu. Jadi orang yang baik, orang yang diberikan amalan kitab dia belah kanan. Jadi Malik bin Dinar radhiyallahu taala sebut, orang yang menolong penuntut ilmu agama ni, dia akan diberikan oleh Allah Taala suratan amalan dia, kitab amalannya di belah kanannya. Tu. Dan barang siapa kasih akan talibul ilmi. Jadi antara perkara yang boleh menolong dia tu antaranya pitih lah. Apa lagi? Pitih ke, moral support ke. Lepas tu dalam kitab fiqh sebut, orang yang belajar ilmu agama syar'i ni boleh diberikan zakat pada dia. Boleh diberikan zakat kepada dia dengan syarat-syarat lah. Syarat-syarat, antara syarat dia ialah dia belajar sungguh lah. Ni belajar tak sungguh, tak sah zakat bagi dia. Kena syarat-syaratnya, kena belajar sungguh, ada potensi untuk jadi orang yang berguna, orang yang alim. Boleh lah. Dan dalam kitab-kitab, dalam kitab lama, dia di bawah asnaf fakir. Dia di bawah asnaf fakir walaupun dia kaya sekalipun. Walaupun dia kaya sekalipun. Dia tak bekerja, dia tak apa, dia kaya dengan sebab orang beri duit ke dia. Sampai kaya, cukup hisap, cukup nisab, tetap boleh dapat zakat. Itu kalau kitab lama. Jadi kalau sekarang dia bawa fi sabilillah. Kalau jabat agama ke mana-mana lah negeri, dia fi sabilillah. Jadi kalau fi sabilillah ni beza dengan miskin tu, bezanya ialah dari sudut tasarruf duit tu, penggunaan duit tu. Kalau dia di bawah fakir miskin, dia boleh buat apa saja. Dengan duit tu boleh buat apa saja. Kalau fi sabilillah memang tujuan dia tertentu pada belajar lah, tak boleh buat guna benda lain. Lepas tu kalau kadang-kadang ada zakat yang kalau dia berhak dapat zakat, dia dibayar yuran saja. Duit zakat yang dia dapat tu dikhususkan dan dibolehkan untuk bayar yuran saja. Memang khusus untuk belajar lah, tak ada guna untuk benda lain. Kalau atas dasar asnaf fakir, maka dia boleh guna untuk selain belajar. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian dia kata, dan barang siapa kasih akan talibil ilmi, kasih, cinta kepada penuntut ilmu, sukalah, tak benci, sungguhnya kasih akan anbiya. Dia tu seolah-olah orang yang suka kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Karena al-ulama'u warathatul anbiya, para alim ulama waris para nabi. Sebelum jadi alim, dia jadi belajar dulu. Dia jadi pelajar dulu sebelum alim. Sebelum alim, dia jadi pelajar dulu. Bila pelajar, dia ada potensi yang lebih, maka jadilah orang alim. Maka dia seolah-olah kasih kepada anbiya. Dan barang siapa kasih akan anbiya, adalah sertanya. Dia kata tadi, wa man ahabbal anbiya kana ma'ahum. Adalah orang yang kasih pada nabi itu, adalah sertanya, serta para anbiya. Mereka tu akan bersama dengan para nabi dan para rasul. Orang yang mencintai talibul ilm, penuntut ilmu, dia mencintai para nabi. Orang yang mencintai para nabi, dia akan bersama para nabi di akhirat nanti. Dan barang siapa benci akan talibul ilmi, akan penuntut ilmu, maka sonya benci ia seorang tadi akan anbiya, akan nabi-nabi. Maka bila benci nabi, maka balasan barang siapa yang benci nabi itu ialah jahannam, neraka dia. Tu neraka apa? Neraka jahannam. Jahannam ni kita dah cerita dah. Jahannam ni ada khusus, ada umum. Kalau umum makna segala neraka, sama ada neraka untuk orang kafir ataupun orang beriman. Kalau jahannam yang khusus tertentu kepada neraka jahannam yang diletakkan orang-orang yang beriman sahaja. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa anna li talibil ilmi syafa'atan, syafa'atan mithla syafa'atil anbiya'i, wa lahu fi jannatil firdausi 10,000 qasran. Qasrin, sini qasrin. Mana tadi? Walahu fi jannatil firdausi 10,000 qasrin. Kalau sini 10,000 qasrin, bukan qasran. Wa fi jannatil khuldi 100,000 madinatin. 100,000 madinatin. Okey.
min nurin wa fi jannatil ma'wa 30 alfi darajatin min yaquti ahmara wa lahu bi kulli dirhamin yunfiquhu fi talabil ilmi min al-huril 'aini bi'adadi nujumi sama'id dunya wa bi'adadil malaikati wa man safaha talibal ilmi harrama Allahu jasadahu 'alan nari wa man a'ana talibal ilmi kataballahu lahu bukan bara'atun tu, bara'atan kalau kita Melayu, bara'atan minan nari. Bara'atan sebab maf'ul bih. Ala wa inna talibal ilmi idza mata ghufira lahu man hadara janazatahu. Panjang. Dan bahwasanya bagi talibil ilmi, bagi orang yang belajar agama ni, syafaat. Dia pun boleh beri syafaat juga. Orang yang belajar agama juga boleh beri syafaat. Seumpama syafaat anbiya, seumpama syafaat para nabi, para rasul. Dan bagi talibil ilmi, bagi orang yang belajar agama ni, pada syurga Jannatul Firdaus, pada syurga Jannatul Firdaus tu 10,000 mahligai. Mahligai istana. Mahligai tu istana besar lah. 10,000 dapat. Di syurga Firdaus pula tu, syurga Firdaus tu syurga yang paling tinggi darjat dia. Tu Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus ialah syurga yang diberikan kepada para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para ulama. Kira level-level gila-gila lah. Tu 10,000 mahligai. Dan pada syurga Jannatul Khuldi, nama syurga Al-Khuld, itu 100,000 dusun, 100,000 kampung. Dusun syurga lah, bukan dusun sini. Tu dusun syurga, wallahu a'lam. So mana mahligai besar dah, daripada nur, daripada cahaya. Dan pada syurga Jannatul Ma'wa, banyak syurga ni. Jannatul Ma'wa, syurga Jannatul Ma'wa pula 30,000 darjat daripada yakut yang merah. 30,000 darjat daripada yakut yang merah. Darjat apa tu? Darjat asalnya dalam syurga ni kita ada peringkat masing-masing. Lepas tu kalau orang yang contohnya orang yang hafal Quran, jadi nanti di akhirat dia akan baca Quran tu. Lagi dia baca Quran tu, lagi dia baca Quran tu, lagi tinggi darjat dia, lagi tinggi darjatnya. Sampai orang yang tak baca Quran, orang yang tak hafal Quran tu akan lihat dia sampai mendongak ke langit. Tinggi sangat kawan tu. Dia baca Quran sampai habis, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Darjat di syurga ni kalau beza sikit pun jauh dah. Beza sikit ya darjat kawan ni dengan darjat kawan tu, beza jauh dah tu. Apatah lagi kalau beza jauh. Jadi peringkat di syurga ni ada peringkat-peringkat dia. Macam neraka pun sama juga. Neraka paling teruk sekali hak kafir-kafir tu. Neraka paling ringan sekali neraka jahanam untuk orang yang Islam. Orang Islam neraka jahanam tu berada di atas sekali. Baki neraka lain, 6 neraka lain semua untuk orang kafir neraka. Hak tu yang panas-panas neraka. Dan baginya bagi darjat tu dengan tiap-tiap dirham. Bukan. Dan baginya bagi talibil ilm, bagi orang yang menuntut ilmu tu, dengan tiap-tiap dirham yang ia orang yang belajar nafkahkan, belanjakan di dalam menuntut ilmu daripada bidadari sebilangan bintang di langit dunia. Jadi orang yang belajar jangan kira untuk keluarkan duit, beli kitab ke, bayuran ke. Setiap sen, setiap dirham, dirham lah sini bahasanya, sebab ni orang Arab punya mata wang. Kita setiap sen, setiap ringgit yang dia belanjakan untuk belajar, sama ada yuran ke, kitab ke, tebal-tebal tu ribu-ribu, ratus-ratus harga, maka dia akan dibalas dengan bidadari sebilangan bintang di langit dunia. Dan sebilangan malaikat. Malaikat lagi banyak. Malaikat makhluk yang paling banyak di atas alam ni. Dan barang siapa berjabat tangan, musafahah, berjabat tangan akan talibal ilmi, akan orang yang belajar ilmu, diharamkan Allah jasadnya, jasad orang yang salah tu atas api neraka. Jadi musafahah ni jabat salam. Jabat salam ni sunnah. Satu. Jabat salam tu lagu mana? Jabat salam ni bersentuhan tapak tangan dengan tapak tangan orang lain. Ni disebutkan dalam kitab Ta'liq, dalam kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah.
Yang kita baca tiap-tiap pagi lah. Jadi dia musafahah ni mana dua tangan satu, mana tangan kita satu, tangan dia satu, dua tangan. Lepas tu syarat kedua tangan kanan, bukan tangan kiri. Syarat kedua tangan kanan. Kanan dengan kanan, bukan kanan dengan kiri, bukan kiri dengan kiri. Tu. Musafahah yang sunnah ni. Kanan dengan kanan. Lepas tu syarat ketiga tapak tangan dengan tapak tangan. Tapak tangan bertemu dengan tapak tangan. Jadi kita pun salam. Maka musafahah lah, salam macam biasa tu. Kalau gini panggil musyabakah. Kalau gini dengan gini tangan orang lain, kita buat gini. Ini dia panggil musyabakah. Dia bukan musafahah. Salam juga tu, jenis salam musyabakah dia panggil, istilah dia. Ini musafahah yang kita buat macam biasa tu dah, pegang begini. Itu dia panggil musafahah. Musafahah ni, bersalam ni dituntut ketika kita beri salam. Beri salam sekali dengan salam. Beri salam assalamualaikum sekali salam, jabat tangan. Itu sunnah. Kemudian dia berlaku perbahasan ulama kalau orang khususkan jabat salam ni pas sembahyang bagaimana? Yang puak-puak tu kata bid'ah. Jadi ulama sebut kata apa dia? Kalau orang mengkhususkan, kalau orang mengkhususkan jabat salam selepas sembahyang. Kalau dalam kitab dia sebutlah jabat salam selepas sembahyang subuh, selepas sembahyang asar. Maka hukum dia kata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam rahimahullahu taala, dia kata bid'ah yang harus. Bid'ah yang harus. Imam Nawawi rahimahullahu taala kata itu sunat kerana ada asal dia. Kerana ada asal dalam dalil kata sunat salam, maka salam lah kat mana pun, pas mayang ke, sebelum mayang ke, kat mana-mana sunnah juga. Kan senang itu. Kalau bid'ah, betul bid'ah yang harus. Bukan bid'ah dhalalah finnar. Kalau orang tu bid'ah dhalalah finnar, itu tak betul. Betul? Kemudian ini salam habis selesai. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa menolong akan talibal ilmi, akan penuntut ilmu, disuratkan Allah, dituliskan Allah, yakni diberikan Allah baginya, bagi orang yang tolong tadi, kelepasan daripada api neraka. Tu bara'ah. Bara'ah ni kelepasan daripada api neraka. Lepas daripada api neraka. Ketahui olehmu dan bahawasanya talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu tu, apabila mati orang yang menuntut ilmu tu, diampunkan Allah bagi orang yang hadir jenazahnya. Jenazah orang yang menuntut ilmu. Besarnya. Tolong dia, apa-apa yang berkaitan dengan orang belajar ni jadi besar belaka. Tolong dia, dapat pahala, bukan dapat pahala, dapat kelepasan neraka pula, dapat diberikan kitab di tangan kanan pula. Hadir jenazah dia diampunkan dosa, diampun dosa ni dosa kecil lah. Segala hadis-hadis ataupun Al-Quran yang menunjukkan ampun dosa dengan sebab buat amalan tertentu, maka itu maksudnya mengampunkan dosa kecil sahaja. Sebahagian ulama sahaja yang mengatakan terampun juga dosa besar, tapi itu bukan pandangan yang mu'tamad. Ada amalan yang menghapuskan dosa besar satu saja, iaitu haji. Satu ya. Iaitu haji. Satu tu ya. Hal lain, amalan lain semua kena taubat macam biasa kalau dosa besar. Tu disebut dalam kitab dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib. Amalan haji boleh menghapuskan dosa besar. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ala wa inna dhihabal ulama'i dhihabul ilmi. وَمَنْ أَذَى طَالِبَ الْعِلْمِ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَيَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ أَلَا وَإِنَّ مَنْ أَعَانَ طَالِبَ الْعِلْمِ بِدِرْهَمٍ بَشَّرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ نَزْعِ رُوحِهِ بِالْجَنَّةِ وَفُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنَ النُّورِ فِي قَبْرِهِ. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata ketahui olehmu dan bahawasanya hilanglah ulama, hilanglah ilmu. Ni tanda akhir zaman, iaitu dimatikan alim ulama. Dia bahasa dia gini, diangkatkan ilmu. Lepas tu diangkat ilmu lah ke mana? Diangkat ilmu dengan matinya ulama. Gitu. Antara ilmu yang pupus, ilmu yang pupus, yang boleh pupus. Yang boleh pupus di akhir zaman ialah ilmu faraid. Ilmu faraid.
Ilmu faraid antara ilmu yang awal-awal boleh pupus. Kerana tak ada orang nak belajar dan tidak banyak orang yang boleh belajar. Dah lah pening pakai matematik lah tu. Tu faraid. Dan ilmu lain lah, tak kisah ilmu apa pun. Ilmu bab darah wanita ke, bab apa ke, bab fiqh ke, akidah ke, nahwu ke, sorah ke, akan dicabut ilmu dengan dimatikan ulama. Sebab tu ulama buat kitab. Ulama buat kitab supaya lepas mati inilah benda yang ada selepas kematian. Ulama buat kitab beribu-ribu, beratus-ratus jilid. Heran juga. Ada nama ulama namanya Syekh Abdullah Harari. Bukan Syekh Abdullah Harari yang kontroversi itu, bukan. Syekh Abdullah Harari yang murid Syekh Yasin Fadani. Dia buat kitab, dia orang Ajam, dia orang yang bukan Arab. Dia orang Ethiopia ya. Tapi dia buat kitab beratus-ratus jilid. Syarah Sahih Muslim 20 lebih jilid. Orang bukan Arab tu. Syarah Sahih Muslim 20 lebih jilid. Tafsir Quran belah-belah jilid. Oh, dahsyat. Kitab dia kalau baca memang sedap sungguh. Nahwu, bab nahwu macam-macam. Nahwu bahasa Arab, tata bahasa Arab, tata bahasa Arab. Kitab nahwu syarah Jurumiyah ada. Hasyiah pula tu. Qatrun Nada ada. Alfiyah Ibn Malik ada. Fawaqih Janiyah ada. Ada belaka. Memang hebat lah. Orang yang bukan Arab boleh alih lebih daripada orang Arab. Sekarang kita Arab. Jadi ulama-ulama yang bukan Arab bukan maksudnya kalau ilmu hak bahasa Arab ni hak ada orang Arab yang pandai ada. Ada ulama-ulama hadis yang bukan orang Arab pun ada, tapi ulama besar. Jadi tak semestinya jadi ulama tu orang Arab, bukan. Kemudian kata musannif rahimahullah, hak mengarab yang orang Arab sesat pun ada. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dia kata hilanglah ulama, hilanglah ilmu. Dan barang siapa menyakiti akan talibal ilmi, akan orang yang belajar agama tu, dilaknat akan barang siapa. Ini orang belajar agama hak tu lah, jangan jeluk-jeluk. Hak kata talibal ilmi, penuntut ilmu ni penuntut ilmu hak sebenar, bukan hak main-main. Penuntut ilmu hak main-main tak jadi sini. Oleh malaikat. Siapa yang laknat tu? Malaikat. Sama macam seorang isteri yang menderhakai suami dia juga turut akan dilaknat oleh malaikat. Sehinggalah suami meredainya. Dan berjumpa akan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan iaitu yang dalam keadaan orang tersebut atas orang tersebut marah, yakni marah oleh Allah Ta'ala. Kejap. Dia kata wa yalqallaha yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Betul lah. Dan iaitu orang yang marah tu, orang yang benci, orang yang menyakiti tu, atas orang yang menyakiti itu marah, yakni marah Tuhan. Allah Ta'ala murka. Ketahui olehmu bahawasanya barang siapa menolong akan talibal ilmi, akan orang yang belajar dengan 1 dirham. Ini ulang-ulang tadi. Dengan 1 dirham saja disukakan akan orang yang derma tadi oleh malaikat tatkala keluar nyawa orang tu dengan syurga. Diberikan khabar gembira kepada orang yang menolong orang belajar ni. Nanti di akhir hayat dia akan dinampakkan, akan dibukakan hijab dan diberikan khabar gembira oleh malaikat terhadap syurga yang akan dia dapat. Dan dibukakan pintu daripada nur, cahaya pada kuburnya. Kubur dia bercahaya. Ni orang yang bukan belajar ni, orang yang tolong je. Orang yang tolong sedekah je, orang yang tolong beri saja pertolongan kepada orang yang belajar. Dapat begini dah. Apatah lagi orang yang belajar. Apatah lagi orang yang alim sebab belajar. Lagi kau besar lah. Tu. Dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi ni sabda dia lah. Dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ta'allama baban min al-ilmi liya'mala bihi wa yu'allimuhu ghayrahu kana khairan lahu min 500 rak'atin raka'aha wa man ta'allama baban min al-ilmi liya'mala bihi wa yu'allimu ghayrahu kana khairan lahu min 1000 rak'atin raka'aha. Kata dia bahwasanya ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa belajar 1 bab daripada ilmu, apa-apalah tapi ilmu agama, supaya diamalkan dengan dia dengan ilmu tadi, dan mengajar akan dia akan ilmu itu orang lainnya,
adalah terlebih baik baginya, bagi orang tadi, daripada 500 rakaat yang dirokoknya. Dia belajar satu bab ilmu untuk dia amal dan untuk dia mengajar pada orang benda yang dia belajar tadi, maka itu lebih baik daripada dia sembahyang 500 rakaat. Ada satu hadis lagi, belajar satu bab ilmu lebih baik daripada 100 rakaat. Ada satu riwayat lagi, belajar satu bab ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat. 1000 rakaat sunat. Okey, hadis ni bukan maksud gini. Tak payah mayang, bukan gitu. Tak payah mayang sunat gitu. Belajar selesai, bukan. Maksudnya kalau boleh ada kelapangan masuk untuk sembahyang dan ilmu, buat dua-dua. Tapi kalau bertembung antara ilmu dengan sembahyang sunat, contohnya pengajian tu memang bertembung dengan sembahyang sunat yang waktunya waktu tu, maka kita dahulukan ilmu berbanding sembahyang hak sunat tadi. Itu maksud dia. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.